Lepas kunci pintu dapur, Fia capai penyapu dekat sebelah pintu. Kok-kok ada perompak dekat depan ke? Bila pusing nak keluar dari dapur, rumah terus senyap sunyi. Suara riuh tadi dah hilang. Fia mula meremang dan tahu ada benda yang tak kena. Lepas letak balik penyapu, Fia terus lari naik atas panggil Kak Fati, ajak dia gerak cepat pergi ke rumah pengantin lelaki. Tapi Fia tak bagi tahu apa yang jadi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsi kisah daripada Fia yang bercerita tentang kak ciknya yang disantau oleh mak mertuanya sendiri. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni pada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Sebrah. Kisah ni dikongsikan oleh Fia, terjadi pada keluarga dia sendiri iaitu Kak Cik. Kak Cik ni anak buah ayah dia. Keluarga Fia ada 4 beranak je. Mak, ayah, Kak Fati dan Fia. Tapi kaum kerabat dia ramai. Kak Cik kahwin masa umur dia 26 tahun. Ketika itu umur Fia 19 tahun dan tengah belajar lagi dekat Melaka. Suami Kak Cik ni muda 2 tahun daripada dia dan mereka berkahwin atas dasar suka sama suka. Kenduri kahwin Kak Cik dibuat dekat kampung ayah dekat Johor. Suami Kak Cik yang mereka panggil Abang Syaz orang Penang. Fia pun orang Penang juga. Masa kenduri kahwin Kak Cik dekat Johor, semuanya berjalan lancar hinggalah majlis bertandang di sebelah lelaki seminggu kemudian. Kak Cik ni anak perempuan bongsu tunggal dalam keluarga dia. Ada 4 orang abang atas dia. Disebabkan majlis bertandang tu dekat Penang, jadi Fia dengan kakak dia bernama Kak Fati, teman Kak Cik pergi bersolek dekat satu salon berdekatan dengan rumah Fia ni. Masa tu baru pukul 8.30 pagi. Sementara nak tunggu siap bersolek tu, Syaz telefon Kak Cik dan Kak Cik bagi telefon dia pada Fia suruh tolong jawabkan sebab Kak Cik tengah tadah muka nak kena solek. Kak Fati pula tengah sibuk perhati mak andam salon tu buat kerja. Fia pun capai telefon Kak Cik dan bercakap dekat luar salon sebab dalam salon bising, mereka pasang lagu. Masa angkat telefon dari Syaz tu, Fia diam je. Tiba-tiba dia dengar macam ada suara perempuan tengah baca sesuatu tapi dalam nada berbisik. Fia tak dapat tangkap apa yang dia baca dan tak kenal suara siapa tu. Fia mula pelik dan terus bagi salam. Lepas Fia bagi salam, suara berbisik tu terus berhenti. Lepas tu Fia pun hello-hello lah. Tapi bukan Syaz yang jawab, Mak Jah yang jawab. Mak si Syaz ni. Hello, Suraya? Kak Cik tengah bersolek dekat dalam salon. Saya sepupu dia. Ni siapa ya? Oh, ni mak mertua dia. Maaflah, mak cik telefon salah masa. Nanti hati-hati datang sini ya. Bye. Lepas Mak Jah letak telefon, baru Fia perasan yang telefon Kak Cik ni dari nombor telefon Syaz. Tapi kenapa mak dia pula yang cakap? Ada apa-apa jadi ke? Kak Cik tanya apa Syaz cakap. Fia cuma jawab tu Mak Jah yang telefon. Dia pesan hati-hati masa pergi rumah mereka tengah hari nanti. Dalam pukul 11 lebih, Kak Cik dah siap bersolek dan pakai baju pengantin. Jadi mereka nak balik ke rumah Fia lah. Masa tu Fia yang memandu. Kak Fati jaga Kak Cik dekat tempat duduk belakang. Masa mereka tengah bersembang sambil dengar lagu dari radio, tiba-tiba entah dari mana datang seekor burung gagak langgar cermin depan kereta. Nasib baik masa tu mereka baru lepas lalu selekor maut dan Fia pun tengah bersedia nak bagi signal masuk ke simpang taman perumahan dia. Terus Fia brek mengejut dan tengok dari dalam kereta, cermin tu ada percikan darah. Mungkin darah burung gagak tu tapi tak banyak. Burung gagak tu elok je terkejung dekat viper. Kak Fatih dengan Kak Cik dah terlopong sebab terkejut. Fia mula rasa tak sedap hati dan terus memandu dengan perlahan sampai ke rumah. Burung gagak tu sikit pun tak bergerak. Mungkin dah mati kot.
kot. Sampai depan rumah, Fia keluar dulu dan suruh Kak Fati dan Kak Cik tunggu dalam kereta kejap. Masa tu rumah memang meriah dengan saudara mara. Kebetulan ayah dekat luar tengah lepak dengan pak-pak saudara, dah bersiap dengan baju Melayu masing-masing nak ke majlis. Fia terus panggil ayah dan ceritakan apa yang jadi. Lepas tu ayah suruh Fia bawa masuk Kak Fati dan Kak Cik dalam rumah dulu. Lepas bawa mereka masuk rumah, Fia pergi balik dekat ayah. Masa tu Pak Man ada. Pak Man ni adik kepada ayah Kak Cik. Pak Man pula tanya apa yang jadi. Fia pun cerita balik pasal burung tu jatuh entah dari mana dan terhempak atas cermin kereta. Lepas tu Pak Man dan ayah angkat burung tu, tanam dekat belakang rumah. Tapi mereka tak bagi tahu sesiapa. Fia pun ikut sekali masa tanam tu. Lepas tanam, Pak Man terus masuk rumah nak cuci tangan kot. Masa ni lah Fia bagi tahu yang dia rasa tak sedap hati dekat ayah. Ayah tanyalah kenapa. Fia pun cerita dari A sampai Z pasal jawab telefon dari Syaz, tapi mak dia yang jawab, termasuklah Mak Jah tu bisik apa entah. Ayah cuma cakap insyaAllah semua okey, tak baik buruk sangka dengan orang. Jadi Fia pun malas nak fikir panjang, terus masuk rumah nak bersiap-siap. Fia lalu depan bilik Kak Fati yang jadi bilik sementara Kak Cik lepak sebelum ke majlis perkahwinan tu. Kak Fati tengah mandi, tinggallah Kak Cik sorang-sorang tengah bilik telefon. Masa lalu tu Fia perasan muka Kak Cik tak secantik macam baru mula-mula keluar salon tadi. Fia terus masuk bilik Kak Fati sebab nak telik muka Kak Cik dengar lebih dekat lagi. Kak Cik pandang Fia dan Fia terus tergamar sebab muka Kak Cik macam tak bersolek lagi. Kak Cik ni lawa juga kalau tak bersolek. Bawah mata Kak Cik sembab, siap ada lingkaran hitam macam orang tak cukup tidur. Bibir pucat. Senang cerita muka Kak Cik memang tak ada seri langsung masa tu. Fia tanya Kak Cik kenapa dengan muka dia. Kak Cik terus pandang cermin tapi dia jawab, muka akak elok je, tak ada apa-apa pun, kenapa Fia? Fia terus jerit panggil Kak Fati dalam bilik air. Sebelah bilik Fia je bilik air tu. Kak Fati pun kelang kabut keluar dari bilik air. Kau apa jerit macam tu? Tanya Kak Fati. Cuba kau masuk bilik tengok muka Kak Cik tu, kata si Fia. Mereka pun masuk bilik Kak Fati dan telik muka Kak Cik. Apa yang Fia nampak, muka Kak Cik masih macam tadi. Memang dah hilang seri, tapi Kak Fati kata muka Kak Cik okey je, tak ada apa-apa pun. Lepas tu mereka berdua pandang pelik dekat Fia. Tak nampak ke muka Kak Cik sembab dengan mata hitam bagai? Apa korang buat tadi? Tanya Fia. Apa benda kau ni dek? Muka Kak Cik okey je. Dah lah tak payah buang masa, pergi siap cepat, kata Kak Fati. Fia pun keluar dari bilik Kak Fati dengan rasa pelik, tapi memang muka Kak Cik sembab teruk. Fia terus bersiap apa yang patut dan rancang nak tanya makcik-makcik dia nanti. Kok mereka pun nampak muka Kak Cik tak ada seri langsung. Lepas Fia bersiap, dia turun bawah. Tengok rumah dah sunyi, pintu tingkap semua dah bertutup. Fia jenguk luar, kereta yang lain-lain dah tak ada, tinggal kereta Kak Fati je. Mungkin mereka semua dah gerak dulu kot sebab masa tu pun dah lepas Zohor. Kak Cik dah kena ada dekat rumah pengantin. Jadi Fia pun naik atas mula nak pergi ke bilik Kak Fati. Baru je Fia nak melangkah naik tangga, dia terdengar bunyi kucing bergaduh dekat luar dapur belakang rumah. Tak jadi Fia nak naik, dia singgah ke dapur dulu nak tengok kucing mana tengah bergaduh sebab rumah tu memang tak ada belik kucing. Sampai dapur, Fia jenguk dari tingkat dapur dan terkejut bila nampak ada 2 ekor kucing tengah bergaduh berebutkan bangkai burung gagak yang ayah tanam tadi. Kucing-kucing tu dah siat-siat bangkai tu, berterabur segala isi atas tanah. Fia terus buka pintu dapur dan halau kucing-kucing tu. Kucing-kucing tu lari tinggalkan bangkai macam tu je. Dah satu kerja pula nak kena tolak bangkai tu guna penyapu sampai ke lubang yang ditanam tadi. Lepas kambus ala kadar, Fia masuk balik dalam rumah. Masa Fia nak kunci pintu dapur, dia terdengar bunyi riuh rendah dekat ruang depan. Macam ramai orang tengah berkumpul dekat depan tu. Tadi tak ada siapa pun dalam rumah melainkan Fia dengan Kak Fati. Lepas kunci pintu dapur, Fia capai penyapu dekat sebelah pintu. Kok ada perompak dekat depan ke? Bila pusing nak keluar dari dapur, rumah terus senyap sunyi. Suara riuh tadi dah hilang. Fia mula meremang dan tahu ada benda yang tak kena. Lepas letak balik penyapu, Fia terus lari naik atas panggil Kak Fati, ajak dia gerak cepat pergi ke rumah pengantin lelaki. Tapi Fia tak bagi tahu apa yang jadi tadi. Masa dalam perjalanan nak ke rumah pengantin lelaki tu, tiba-tiba Kak Fati tanya pasal apa yang Fia nampak dekat muka Kak Cik tadi. Fia pun cakap lah muka Kak Cik memang teruk habis, tak macam mula-mula keluar dari salon tadi. Tapi Kak Fati beria nafikan dan kata muka Kak Cik cantik, tak ada cacat celah pun. Fia diam je lah. Sampai dekat rumah pengantin lelaki, kaum kerabat Fia semua dah ada dekat sana. Masa mereka nak masuk rumah pengantin lelaki, Mak Jah yang sambut. Bila Mak Jah nampak Fia, dia terus hulur tangan nak salam cepat-cepat dan masuk ke dalam rumah semula. Aik, kenapa Mak Jah ni? Masa Kak Cik tengah bersanding, Fia nampak muka Kak Cik masih teruk lagi, tapi orang lain siap puji lawa lagi. Jadi Fia biarkan je. Masa Fia duduk semeja dengan Mak, Fia tanya, Mak,
Pukul berapa gerak dari rumah tadi? Mak kata dekat-dekat pukul 1 macam tu. Sekali lagi Fia meremang. Memang sah, tadi dia dah kena main. Lepas tu Fia diam, tak cerita dekat sesiapa. Sampailah satu hari tu, masa Fia tengah bercuti SEM, Fia balik Johor. Malas nak balik Penang, sebab kalau naik bas mau 6-7 jam terperak dalam bas dari Melaka. Fia tinggal dekat rumah Pak Man dia. Lagipun Pak Man tinggal berdua je dengan Cik Som. Anak-anak semua dah kahwin. Masa tu dah 4-5 bulan lah Kak Cik kahwin. Sampai rumah Pak Man, lepas bersembang apa semua, Fia tanya Pak Man album kahwin Kak Cik ada tak. Masa tu Kak Cik dekat Penang, rumah suami dia. Pak Man pun hulurlah album kahwin Kak Cik. Mula-mula Fia belik lah album kahwin masa kenduri belah Johor. Kak Cik memang nampak cantik sangat dalam gambar tu. Dah habis belik satu album tu, Fia buka album kahwin belah Syaz pula. Gambar pertama je Fia tengok, dia dah terkejut. Sebab gambar dalam album tu jauh berbeza dengan album belah Johor tadi. Gambar album kahwin belah Syaz ni tak cantik langsung. Gambar dia macam diambil pakai kamera Nokia daun yang tak berapa canggih tu. Lepas tu kita zoom sampai gambar tu pecah-pecah. Macam itulah gambar kahwin yang Fia tengok dengan muka Kak Cik yang nampak sembab tu. Terus Fia teringat beberapa peristiwa yang dia hadap masa kenduri kahwin Kak Cik. Lepas tu Fia terus cari Pak Man dan tanya kenapa gambar kahwin Kak Cik jadi macam tu. Pak Man senyum je dan jawab mungkin kamera fotografer tu ada masalah. Fia dah mula syak sesuatu. Takkanlah sampai teruk macam tu gambarnya sebab fotografer tu guna kamera DSLR. Takkanlah kualiti gambar tahap Nokia daun dulu-dulu. Lepas 2 hari duduk rumah Pak Man, ayah telefon Pak Man. Malam tu juga Pak Man dengan Cik Som ajak Fia balik ke Penang. Dalam perjalanan nak ke Penang tu, Fia tanya mereka apa yang jadi. Tapi Pak Man dengan Cik Som diam je. Bukan apa Fia risaulah kot-kot ayah ke mak ke yang sakit. Jadi Fia terus telefon ayah dan tanya kenapa Pak Man terburu-buru nak balik rumah kita. Mak dan ayah okey ke? Ayah cuma jawab mereka okey je. Fia tak puas hati lagi masa tu dan terus WhatsApp Kak Fatih. Kak Fatih cakap pasal Kak Cik ada sesuatu jadi dekat dia. Dekat nak subuh baru mereka sampai dekat rumah Fia. Pak Man dengan Cik Som terus kelang kabut masuk dalam rumah. Fia pula terus cari Kak Fatih nak tanya kenapa dengan Kak Cik. Kata Kak Fatih, kemarin Kak Cik telefon ayah minta ayah datang jemput dia dekat rumah Syaz. Semalam Kak Fatih dengar ayah dengan mak bersembang. Katanya ada benda tengah kacau Kak Cik. Lepas tu Fia terus keluar dari bilik Kak Fatih cari ayah dengan Pak Man. Mereka tengah bersembang dekat dapur. Mak dengan Cik Som pun ada sekali. Fia terus tanya ayah, betul ke Kak Cik kena kacau ayah? Tak tahulah dik, tapi rasanya macam tu. Kejap lagi ayah dengan Pak Man nak pergi ambil Kak Cik dekat rumah Syaz. Kenapa Abang Syaz tak hantar Kak Cik je? Kenapa ayah yang kena pergi ambil? Ayah tak jawab. Kemudian Fia pun buka cerita satu persatu dari Mak Jah berbisik tu. Nampak muka Kak Cik buruk, kucing berebut bangkai burung gagak dan pasal suara riuh rendah dalam rumah. Ayah tanya kenapa tak bagi tahu awal. Masa tu manalah Fia tahu ada sesuatu yang tak kena terjadi. Lepas sarapan pagi tu, ayah ajak Fia sekali dengan Pak Man pergi jumpa Kak Cik. Mereka pergi bertiga je. Dalam kereta Fia tanya Pak Man, benda yang jadi semua ni ada kaitan dengan Syaz ke? Pak Man cakap dia tak berani nak cakap, tapi dah lebih 2 bulan Syaz jarang balik rumah. Sampai rumah kondo Syaz, mereka bertiga terus naik lift nak ke tingkat rumah Kak Cik. Masa dalam lift, ayah suruh Fia telefon Kak Cik bagi tahu mereka dah sampai. Tapi Kak Cik langsung tak angkat telefon. Sampai rumah Kak Cik, mereka tekan lonceng. Lama juga mereka tunggu depan rumah sambil tekan lonceng tu, tapi Kak Cik tak buka pintu juga. Dalam masa yang sama, berkali-kali Fia cuba telefon Kak Cik. Akhirnya Kak Cik jawab. Terus Fia bagi tahu mereka dah ada dekat depan rumah. Bila Kak Cik buka je pintu, Fia terkejut sangat tengok keadaan Kak Cik. Muka dia cengkung, sembab dan nampak dia macam tertekan sangat. Kemudian mereka semua masuk dalam rumah Kak Cik. Bergema di radio ayat Al-Quran. Rumah Kak Cik nampak suram je sebab dia tutup semua pintu dapur dan bilik dengan langsir. Kak Cik terus peluk Pak Cik Man sambil menangis. Pak Cik Man pun tenangkan Kak Cik. Ayah suruh Fia kemaskan barang Kak Cik mana yang patut. Bila Fia buka je pintu bilik tidur Kak Cik, meremang satu badan. Padahal dalam rumah dia tak ada apa pun, tapi memang rasa seram sejuk dalam bilik Kak Cik tu. Lepas baca bismillah, Fia masuk dalam bilik Kak Cik. Capai mana-mana beg Kak Cik yang besar dan sumbat beberapa helai baju dan seluar Kak Cik, termasuk pers dan handphone Kak Cik yang ada dekat ruang tamu. Dah siap semua, ayah hulur kunci rumah pada Fia suruh kunci rumah Kak Cik. Pak Man, ayah dengan Kak Cik dah berjalan pergi ke lift. Tinggallah Fia yang terkial-kial tengah kunci pintu. Elok je Fia nak rapatkan pintu rumah Kak Cik, radio Al-Quran yang tengah terpasang
pisang terus mati. Lepas tu terdengar jelas bunyi mendengus dan bunyi tu pula macam ramai je dari dalam rumah. Cepat-cepat Fia kunci pintu gerai semua dan berlari ke lift. Mereka pun gerak balik. Fia duduk dekat depan teman ayah. Jarak dari rumah Kak Cik nak balik ke rumah ayah tak adalah jauh sangat, lebih kurang setengah jam. Ayah Fia ni bukan jenis orang yang suka dengar lagu masa memandu. Jadi radio dalam kereta tu memang tutup. Tiba-tiba radio tu on sendiri, tapi bukan dengar lagu ke DJ bercakap ke. Yang dengar masa tu bunyi radio hilang siaran, berdengung je. Fia terus pandang ayah, tapi ayah buat bodoh je. Dia fokus memandu. Fia pun tutuplah radio tu, tapi bila tekan butang off, radio tetap macam tu juga. Biar je radio tu, kata ayah. Yang peliknya monitor skrin radio tu tak display mana-mana channel radio. Memang nampak radio tu macam dah off. Lepas 2-3 minit radio bunyi macam tu, terdengar pula bunyi mendengus macam Fia dengar masa nak tutup pintu rumah Kak Cik tadi. Bila dengar je bunyi tu, Kak Cik terus menjerit-jerit dekat belakang macam kena histeria. Jenuh Pak Man nak tenang Kak Cik, tapi Kak Cik punya histeria ni lain macam. Memang nampak tak boleh nak tenang. Jadi ayah suruh Fia pula memandu sebab dia nak tolong Pak Man tenangkan Kak Cik dekat belakang. Ayah pun berhenti kereta tepi jalan sebelum naik jambatan Pulau Pinang. Memang nampak ayah punya risau tu sampai dia pergi belakang pun tak guna pintu dah. Ayah panjat ikut tengah seat depan, lompat pergi belakang. Masa Fia tengah memandu, bunyi mendengus dari radio masih tak hilang lagi. Kak Cik pula makin menjadi-jadi. Ayah dengan Pak Man baca ayat kursi sebelah telinga Kak Cik. Tiba-tiba bunyi mendengus tu bertukar jadi bunyi gelak lah, menjerit lah macam Kak Cik menjerit. Memang bingit dalam kereta masa tu. Kemudian tiba-tiba semua terdiam. Radio mati. Kak Cik pun senyap. Tak lama lepas tu tiba-tiba Kak Cik gelak sorang-sorang. Terdengar Kak Cik cakap, "Su nak bercerai dengan Syaz." Tapi suara dia masa tu macam mendayu je. Pak Man mengucap panjang lepas dengar Kak Cik cakap macam tu. Lepas tu ayah cakap jangan balik rumah dulu, terus pergi ke rumah Tok Jang. Tok Jang ni atuk saudara Fia. Sepanjang perjalanan tu Kak Cik asyik ulang cakap nak cerai dengan Syaz. Tapi cara dia cakap tu tenang je, siap gelak bagai mendayu-dayu je suaranya. Sampai rumah Tok Jang, masa nak keluarkan Kak Cik dari kereta tu, ayah suruh Fia telefon Kak Fatih, suruh dia bawa mak dan Cik Som datang situ. Lepas telefon, Fia terus masuk rumah Tok Jang. Tengok Kak Cik dah terbaring. Pak Man duduk dekat hujung kepala Kak Cik. Ayah dan Tok Jang dekat sebelah kiri Kak Cik. Tok Jang panggil Fia duduk depan dia. "Pak Jang tanyalah Fia," kata ayah. "Fia rasa macam ada benda tak kena ke masa kenduri kahwin Kak Cik dekat sini dulu?" tanya Tok Jang. Fia angguk kepala dan cerita semuanya dekat Tok Jang. Rupanya bukan Fia je rasa tak sedap hati masa tu. Tok Jang pun sama. Masa Tok Jang sampai majlis kahwin dekat rumah Syaz tu, dia dah rasa lain. Dia nampak ramai sangat tetamu masa majlis tu, tapi bukan manusia. Sepanjang dia berada dekat situ, majlis tu nampak suram je pada pandangan dia. Sebab tu dia dengan isteri balik awal hari majlis tu. Ayah dengan Pak Man agak terkejut sebab mereka nampak majlis tu memang meriah sangat dan tak nampak pula tetamu lain macam Tok Jang cakap tu. Tak lama kemudian Kak Fatih, mak dengan Cik Som sampai. Tok Jang terus suruh Cik Som duduk dekat hujung kaki Kak Cik. Lepas tu Tok Jang suruh isteri dia teman Kak Fatih masuk bilik dan duduk je dalam bilik tu. Tok Jang suruh mak telefon Syaz, suruh dia datang situ. Elok je mak nak telefon, tiba-tiba Kak Cik terus bangun nak lari dari situ. Nasib baik ayah dengan Tok Jang sempat tahan dia. Cik Som pula dah tergamam. Kak Cik meronta-ronta nak lepaskan diri. Dia asyik pandang pintu rumah yang terbuka masa tu. Tok Jang suruh mak tutup pintu tu. "Suraya, mau mengucap." Sekali Tok Jang bertempik, terus terdiam Kak Cik. Lepas tu dia macam nak pingsan balik tau. Tapi Tok Jang sedarkan dia. Digoncang-goncangnya badan Kak Cik. Kalau Kak Cik asyik pingsan je bila nak selesai. Tok Jang renjis air ke muka Kak Cik. Mak dah tergamam, tak sempat nak telefon Syaz. Lepas tu nampak macam Kak Cik dah tenang. Dia terus menangis sambil peluk mak dia, Cik Som. Cik Som pun menangis lah sekali. Yelah, anak yang elok-elok sihat tiba-tiba jadi macam tu. Lepas tu Tok Jang tanya, "Kenapa jadi sampai macam ni Suraya?" "Saya tak tahulah Pak Cik. Mana suami kamu? Abang dah seminggu lebih tak balik rumah langsung." "Mana dia pergi?" Kak Cik menggiling. Lepas tu Tok Jang terus suruh mak dial nombor telefon Syaz. Dia nak cakap sendiri dengan Syaz. Dah cuba telefon banyak kali, Syaz langsung tak angkat. Kemudian Tok Jang buat air penawar untuk Kak Cik dan mereka balik ke rumah Fia. Malam tu Kak Cik, Pak Man dan Cik Som bermalam dekat rumah Fia. Esok paginya ayah tanya Fia nak ikut hantar Kak Cik berubat dekat Kedah, kawan Tok Jang. Fia terus cakap lah nak ikut. Kak Fatih awal-awal lagi dah geleng kepala tak nak ikut. Dia suruh mak duduk rumah temankan dia. Petang tu mereka bergerak ke Kedah naik satu kereta. Cik Som tak ikut. Tok Jang duduk depan dengan ayah. Fia dekat belakang dengan Pak Man dan Kak Cik. Sampai rumah kawan Tok Jang yang mereka panggil Pak Aki, Kak Cik mula gerisah. Pak Man paksa juga Kak Cik masuk rumah Pak Aki.
Pak Aki sambut depan pintu rumah. Lepas tu Tok Jam bagi tahu serba sedikit pasal Kak Cik dan apa yang Fia nampak masa hari kahwin Kak Cik pada Pak Aki. Lepas tu Pak Aki tanya Kak Cik, sepanjang kamu kahwin ni, ada kamu rasa, dengar atau nampak benda pelik? Masa ni lah Kak Cik buka cerita. Kata Kak Cik, lepas 3 hari kenduri kahwin dekat rumah Syaz, Kak Cik perasan yang Mak Jah dan ipar 2 yang lain macam pelik dengan dia. Masa tu dia tinggal dengan keluarga mertua, sementara nak tunggu rumah mereka siap masuk perabot. Bila tiba waktu makan, Mak Jah dah tak bagi Kak Cik senduk nasi dari periuk nasi yang sama dengan mereka makan. Dia selalu suruh Kak Cik ambil nasi dalam mangkuk yang memang dah tersedia dekat dapur. Lauk semua Mak Jah dah siap asingkan untuk Kak Cik. Kak Cik memang rasa pelik, tapi lepas tu Kak Cik okey je sebab apa yang Mak Jah sediakan tu tak basi pun. Semua lauk elok dan panas lagi. Benda ni berlarutan sampai seminggu Kak Cik tinggal dekat situ. Masa Kak Cik dan Syaz nak pindah ke rumah baru, Mak Jah siap bekalkan lauk dan nasi untuk Kak Cik. Tapi yang peliknya, Mak Jah kata makanan tu untuk Kak Cik seorang je. Syaz tak boleh makan. Masa tu Syaz cuma gelak je lah sebab ingatkan mak dia bergurau. Dan sejak pindah rumah tu, setiap hari Mak Jah akan datang rumah hantar nasi dan lauk untuk Kak Cik. Ada satu hari tu, Kak Cik sengaja masak tengah hari awal sikit. Mak Jah datang lepas Kak Cik siap masak dan macam biasalah Mak Jah akan bekalkan makanan untuk Kak Cik. Bila Mak Jah nampak lauk-lauk yang Kak Cik dah siap masak atas meja, Mak Jah terus buang semua lauk tu. Tapi masa tu Kak Cik tak berani nak halang Mak Jah, macam relakan je apa yang Mak Jah buat. Syaz pula memang tak balik makan tengah hari dekat rumah. Petang nanti baru balik. Lepas Mak Jah buang semua lauk tu, dia pegang tangan Kak Cik dan pesan, jangan lupa makan makanan yang dia dah bekalkan tu. Tapi lepas Mak Jah balik, baru Kak Cik macam tersedar dan Kak Cik terus buang lauk yang Mak Jah bagi. Dekat 2 minggu jugalah Kak Cik tak makan apa yang Mak Jah bagi tu. Tapi Syaz pula buat perangai. Dia selalu balik lambat dan kadang-kadang dia tak balik rumah langsung. Esok pagi baru balik, itu pun untuk mandi dan bersiap pergi kerja. Bila Kak Cik tanya, Syaz cakap dia tidur rumah Mak Jah. Kak Cik diam je lah. Sampailah bulan ketiga, macam-macam benda pelik yang jadi. Ada satu malam tu, Kak Cik baru lepas solat isyak dalam bilik. Lepas bagi salam, Kak Cik dengar bunyi tapak kaki orang tengah berlari, macam tapak kaki budak dekat ruang tamu tu. Kak Cik intai dari bawah pintu. Memang nampak ada banyak bayang-bayang lalu lalang masa tu. Kak Cik ingatkan Syaz yang balik dan kot lah Syaz bawa kawan-kawan dia datang rumah ke. Kak Cik terus bangun dan tukar baju ala kadar sebab nak tengok siapa tetamu yang Syaz bawa balik tu. Bila Kak Cik buka je pintu bilik, ruang tamu jadi gelap. Yang terbuka cuma lampu dapur je. Kak Cik jadi pelik sebab tadi masa dia intai bawah pintu, lampu ruang tamu semua menyala. Kak Cik terus telefon Syaz. Syaz cakap dia tak balik rumah pun dan dia cakap malam tu dia nak tidur rumah Mak Jah. Tak sempat Kak Cik nak cerita apa benda yang jadi, terus Syaz letak telefon. Kak Cik dah mula rasa takut. Yelah, dia seorang je dekat rumah masa tu. Malam tu masa Kak Cik tidur, dia kena tindih. Tak berani nak buka mata. Kak Cik cuma baca ayat kursi je dalam hati. Lama jugalah Kak Cik kena macam tu. Nak gerak ke, jerit ke memang tak boleh. Bayangkan Kak Cik hadap benda tu sorang-sorang. Mak ayah dah lah jauh dekat Johor. Walaupun mak ayah Fia ada dekat sini, Kak Cik tak nak susahkan mereka. Lagipun ini hal rumah tangga dia. Takkanlah dia nak cerita buruk pasal suami dia tu. Esok pagi bila Kak Cik bangun, badan dia penuh dengan lebam. Dekat sebulan jugalah dia kena macam tu. Tapi kadang-kadang Syaz ada balik rumah juga. Kak Cik tak kerja, suri rumah. Duit nafkah Syaz tetap bagi walaupun perangai dia macam tu. Dalam masa yang sama, Mak Jah masih hantar makanan, tapi Kak Cik terus buang lepas Mak Jah balik. Kak Cik pun tak berani tanya Mak Jah kenapa Syaz tak balik rumah sebab cara Mak Jah cakap pun dah lain dari Kak Cik mula-mula jadi menantu dulu. Pernah satu malam tu, Kak Cik baru lepas masak dekat dapur dan nak makan malam. Dekat rumah dia seorang, jadi Kak Cik angkatlah sepinggan nasi dengan lauk semua, makan depan TV. Balkoni rumah sebelah kanan Kak Cik. Tapi bertirai, masa tengah makan tu, tiba-tiba tingkap balkoni kena ketuk. Kuat pula tu. Siapa pula yang ketuk ni? Rumah tingkat 17. Ketuk kalau jenis sopan tak apa, ni ketuk macam simpan dendam. Kak Cik terus tinggal makanan dekat depan dan masuk dalam bilik. Masa tu sampai menangis-nangis Kak Cik telefon Syaz, tapi Syaz langsung tak angkat. Nak telefon Pak Man dan Cik Som, tak berani pula. Yelah, dah kahwin, takkanlah rumah tangga nak ngadu dekat mak ayah lagi. Masa Kak Cik dalam bilik, benda tu masih ketuk tingkap balkoni lagi. Kak Cik hanya mampu pasang radio Al-Quran je sebab dia tengah bercuti hari tu. Esok pagi bila keluar dari bilik, Kak Cik tengok pinggan makanan yang ditinggal semalam dah ada atas lantai. Bersepah nasi dan lauk atas lantai. Sedangkan malam tadi
Kak Cik letak elok-elok atas meja kopi depan TV sebelum masuk bilik. Kak Cik cuba bertenang dan kemas pinggan tu semula. Petang tu Kak Cik rancang nak keluar jalan-jalan ambil angin sebab nak lupakan apa yang berlaku. Puas dia telefon Syaz nak minta izin, tapi Syaz langsung tak angkat. Kak Cik tak kenal mana-mana kawan Syaz dekat situ. Jadi Kak Cik hantar SMS dekat Syaz supaya Syaz tahu yang Kak Cik nak keluar ambil angin dekat luar kejap. Rumah Kak Cik ni kalau nak ke pintu, dia kena lalu dapur sebelah kanan. Masa Kak Cik lalu dekat dapur tu, dari ekor mata dia nampak macam ada benda hitam tengah berdiri sebelah peti ais, sama tinggi dengan peti ais. Kak Cik mula rasa tak sedap hati, tapi tangan dah sentuh tombol pintu tu. Kak Cik pula tombol pintu tu. Pintu tak boleh buka pula. Tiba-tiba benda tu mendengus dari dalam dapur. Cepat-cepat Kak Cik pusing kiri terus lari masuk bilik, kunci pintu. Lepas tu ada SMS masuk. Kak Cik ingat Syaz yang reply mesej dia tadi, tapi bukan, Mak Jah yang reply. "Jangan berani nak keluar rumah," kata Mak Jah. Kak Cik terkejut, terus dia baling telefon dan menangis. Lepas kejadian tu, ada juga Kak Cik cuba nak keluar rumah, tapi memang tak boleh. Macam ada je yang halang. Mak Jah pula memang dah tak hantar makanan lagi. Syaz lagilah, telefon tak pernah angkat, SMS satu pun dia tak reply. Bayangkan, boleh dikatakan hari-hari jugalah Kak Cik terpaksa order food delivery sebab barang dapur dah habis. Nak keluar tak boleh, kawan pula tak ada nak minta tolong. Ada satu malam tu, Kak Cik cuba telefon Mak Jah sebab dia memang nak cakap sangat dengan Syaz. Mak Jah angkat telefon. Dia terus cakap, "Nak apa?" Bila Kak Cik dengar suara Mak Jah macam tu, dia terus letak telefon. Lepas tu Kak Cik buka TV, malas nak layan perasaan sedih dia. Masa sedap dengan layan cerita dekat TV tu, tiba-tiba satu rumah blackout. Kak Cik tak tunggu dah, dia terus lari masuk dalam bilik. Lepas kunci pintu apa semua, Kak Cik baring atas katil, telefon dekat tangan. Masa Kak Cik tengah baring tu, dia dengar dekat sebelah dia ada bunyi mendengus. Tak kuat tapi keras. Kak Cik pasang torchlight dekat telefon. Masa tu dia dalam posisi straight. Perlahan-lahan Kak Cik hala lampu telefon dekat sebelah dia. Kak Cik tergamam bila nampak ada makhluk hitam berbulu, mata merah dekat sebelah dia. Masa tu pula Kak Cik tersuluh muka benda tu. Buruk betul mukanya. Kak Cik terus menjerit dan keluar bilik menuju ke pintu rumah. Tapi dah puas Kak Cik pulas tombol pintu, tetap tak boleh buka juga. Dalam keadaan gelap tu, Kak Cik terus telefon ayah Fia, suruh datang ambil dia dekat rumah Syaz. Bila ayah tanya kenapa, dia cuma jawab ada benda ganggu Kak Cik. Lepas tu ayah pujuk suruh tenang dulu, baca ayat pendinding apa yang patut. "Syaz mana?" tanya ayah. Masa ni Kak Cik macam dah mengamuk sangat. Dia jawab, "Su nak cerai dengan Syaz." Lepas tu dia terus letak telefon. Bila Pak Aki dengar cerita Kak Cik tu, dia suruh Kak Cik minum air yang dah disediakan tadi. Kak Cik mampu minum 2 teguk je. Lepas tu dia muntah, keluar rambut, jarum, lendir hitam, bau busuk sangat dan serpihan kaca halus. Lepas Kak Cik dah habis muntah, Pak Aki cakap tak semua benda keluar dari badan Kak Cik. Pak Aki syak, lauk yang selalu Mak Jah bekalkan tu bukannya makanan semata-mata, adalah benda yang dia letak tu. Lepas rawatan tu, Pak Aki suruh mereka balik dulu dan suruh Kak Cik rehat elok-elok. Selang 2 hari nanti datang semula. Mereka bertolak lepas maghrib. Sempatlah makan malam dekat rumah Pak Aki dengan keluarga dia. Masuk dalam kereta, Pak Aman cakap dekat ayah, "Aku nak jumpa keluarga Syaz. Elok-elok aku serahkan anak yang aku jaga dari kecil dekat mereka. Bila dah dapat, mereka buat macam-macam nak rosakkan hidup anak aku. Kalau tak suka, pulangkan dengan cara elok macam mana aku serah dulu. Tak payah sampai nak guna ilmu hitam bagai. Tak kena ke pahala dosa sampai nak buat macam tu." Pak Man terus menangis. Kak Cik pun menangis sama. Ayah janji akan bawa Pak Man jumpa keluarga Syaz esok. Sampai rumah, lepas hantar Tok Jang, Kak Fatih terus tarik Fia masuk dalam bilik dia. Kata Kak Fatih, hari tu dia ada ternampak Syaz dekat kedai makan dengan seorang perempuan. Tapi lepas Kak Fatih nampak tu, dia tak jadilah nak makan situ, pergi ke tempat lain. Esoknya dalam pukul 10 pagi, Fia, ayah, mak, Pak Man, Cik Som dan Kak Cik pergi ke rumah Syaz. Kak Fatih tak ikut sebab dia ada kelas. Sampai rumah Syaz, Pak Man suruh Kak Cik bagi salam. Mak Jah jawab salam dari dalam rumah. Bila Mak Jah buka je pintu, dia terjegir tengok muka Kak Cik. Lepas tu dia undur ke belakang macam nampak hantu. Mereka yang kat luar ni dah mula rasa pelik. Pak Man tarik Kak Cik ke belakang. Dia yang dulu masuk dalam rumah Mak Jah, yang lain pun ikut. Masa tu mereka nampak Mak Jah dah mengerekod dekat sebelah kabinet TV sambil tutup muka. Mak cuba sentuh bahu Mak Jah. Bila Mak Jah angkat muka dan tengok Kak Cik, dia tutup balik muka sambil jerit, "Hantu, hantu, hantu." Bila dah jerit macam tu, menantu sulung Mak Jah, Kak Fiza, dia tinggal sekali dengan Mak Jah. Kak Fiza datang tengok dan tenangkan Mak Jah. Tapi Mak Jah asyik menjerit hantu, hantu, hantu je. Kak Fiza dah tak tahu nak buat apa dengan Mak Jah yang asyik meracau macam tu. Dia terus telefon Syaz. Lepas tu Fiza terus bawa Mak Jah masuk bilik dan suruh mereka semua tunggu dekat ruang tamu. Dari dalam bilik, mereka dengar lagi Mak Jah menjerit hantu, hantu, hantu. Memang terbukti yang Mak Jah lah penyebab Kak Cik jadi macam tu. Masa tu muka Pak Man nampak macam
macam tahan geram je. Muka Cik Som pun ketat je. Setengah jam kemudian Syaz balik. Bila Pak Man nampak je Syaz, dia terus tampar muka Syaz sekuat hati. Mereka yang ada dekat situ semua terkejut sebab Pak Man ni jenis lembut orangnya, bukan seorang yang pemarah. Ayah terus tenangkan Pak Man dan suruh duduk berbincang elok-elok. Akhirnya ayah juga yang kena cakap dengan Syaz sebab Pak Man macam dah tak boleh tengok muka Syaz. Asyik nak serang je. Ayah tanya Syaz, apa yang kamu dengan mak kamu dah buat pada Suraya? Saya tak tahu. Kenapa kamu tak balik rumah? Saya menyampah tengok muka Suraya. Ayah macam dah hilang sabar. Dia suruh Syaz panggil Mak Jah keluar. Fiza bawa Mak Jah keluar dari bilik. Nampak tenang dah sikit orang tua tu. Ayah tak buang masa, terus tanya Mak Jah apa yang dia dah buat. Kata Mak Jah, dari dulu lagi dia tak berkenan dengan Suraya. Sikit pun dia tak suka. Tapi disebabkan Syaz cinta sangat dekat Suraya, Mak Jah tutup je mata terima Suraya. Tapi sebenarnya Mak Jah dah ada calon sendiri untuk Syaz. Masa kenduri kahwin tu, macam-macam Mak Jah bagi amaran, tapi majlis tetap berjalan dengan lancar. Makanan yang Mak Jah selalu bagi tu semuanya makanan kotor supaya Kak Cik tak melawan, lemah. Dan Syaz, Mak Jah buat supaya dia hanya patuh pada arahan Mak Jah je dan biarkan Kak Cik terseksa sorang-sorang dekat rumah tu supaya lama-lama nanti Kak Cik akan bencikan dia dan akhirnya minta cerai. Pak Man terus menjerit, ceraikan Suraya sekarang. Aku dah tak nak ada kena-mengena dengan keluarga kotor kau ni. Kak Cik terus menangis. Syaz pula nampak macam orang bodoh. Dia diam je, sikit pun tak bersuara. Nak pertahankan Suraya. Jauh sekali Syaz masih tak nak ceraikan Kak Cik. Bukan sebab sayang, sebab Syaz nak Kak Cik sendiri yang cakap nak cerai dulu. Tak tahulah apa motif mereka satu keluarga nak buat macam tu. Lepas 2 bulan Kak Cik tuntut fasa dan proses semua berjalan lancar, mereka pun bercerai. Tapi Kak Cik masih lagi kena buat rawatan untuk buang sepenuhnya benda kotor dari badan dia. Kak Cik balik Johor dan sambung rawatan dekat sana. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.